lagi dalam episod Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal. Sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka, telah wujud kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu. Kerajaan-kerajaan ini digelar Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal. Walaupun pengaruh mereka tidak seluas Kesultanan Melayu Melaka, tapi kewujudan mereka telah menjadi asas dalam acuan politik dan budaya masyarakat yang kita kenali pada hari ini. Selain itu, kerajaan-kerajaan ini juga turut mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri. Jadi, dalam episod kali ini kita akan mengkaji ciri-ciri dan sejarah kerajaan-kerajaan Melayu awal. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal, menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal, dan menyatakan keunikan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Ayo, kita mulakan aktiviti kita. Kerajaan-kerajaan Melayu awal bermaksud kerajaan-kerajaan yang telah wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat beberapa contoh kerajaan yang pernah wujud sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai contoh, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Cetu, Kerajaan Santubong, Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Temasek dan Kerajaan Beruas. Setiap kerajaan ini wujud pada waktu yang berbeza. Ia juga turut terkenal sebagai pusat perdagangan yang popular dalam kalangan pedagang-pedagang dari seluruh pelosok dunia. Bagi kerajaan-kerajaan Melayu lama yang berada di persisiran pantai dan muara sungai, mereka lebih dikenali sebagai kerajaan maritim. Laut dan sungai menjadi laluan utama kerajaan maritim. Kebanyakan kegiatan ekonomi penduduk adalah berasaskan hasil laut, perkapalan dan perdagangan. Sejarah Kerajaan Kedah Tua bermula pada abad ke-5 Masihi. Kerajaan ini terletak di Lembah Bujang. Hasil peninggalan sejarah Kerajaan Kedah Tua masih dapat dilihat dengan peninggalan candi-candi lama di Lembah Bujang. Gunung Jerai menjadi panduan utama bagi pedagang untuk singgah berdagang di pelabuhan Kedah Tua. Selain dari kegiatan perdagangan, Kerajaan Kedah Tua juga turut menjadi pengeluar padi yang merupakan barang dagangan utama dalam kalangan pedagang. Kerajaan Cetu pula mula wujud pada abad ke-6 Masihi. Ia terletak berhampiran dengan Sungai Kelantan. Kerajaan ini telah diasaskan oleh Raja Gautama. Menurut sumber sejarah Cina, perkataan Cetu bermaksud Tanah Merah. Kalau kamu nak tahu, nama Tanah Merah adalah salah satu nama jajahan atau daerah yang masih wujud di negeri Kelantan sehingga ke hari ini. Selain itu, Kerajaan Cetu juga telah menjalinkan hubungan diplomatik yang erat dengan Cina lama sebelum kewujudan Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Santubong pula adalah sebuah kerajaan kecil yang wujud pada abad ke-7 di Sungai Sarawak. Ia terkenal sebagai tempat perlombongan dan peleburan biji besi. Disebabkan hasil buminya yang kaya, Kerajaan Santubong telah menjadi sebuah pelabuhan yang terkenal dalam kalangan pedagang. Kerajaan Gangga Negara pula diasaskan pada abad yang ke-11. Ia terletak berhampiran dengan Sungai Dinding. Kawasan jajahan Gangga Negara meliputi kawasan Beruas dan Dinding di Perak. Selain itu, Gangga Negara juga turut terkenal sebagai kawasan penanaman padi yang menjadi komoditi utama pedagang. Kerajaan Temasek pula mula wujud pada abad ke-14 Masihi. Pada hari ini, Temasek lebih dikenali dengan nama Singapura. Menurut hikayat sejarah Melayu hasil nukilan Tun Sri Lanang,
Kerajaan Temasek telah diasaskan oleh Sang Nila Utama, seorang putera raja dari Palembang. Disebabkan kedudukannya yang berhampiran dengan muara Sungai Singapura, Temasek terkenal sebagai kawasan kegiatan perikanan. Kerajaan yang akhir sekali adalah Kerajaan Berwas. Ia mula wujud pada abad ke-15 Masihi selepas kejatuhan Kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Berwas terletak berhampiran Sungai Dinding dan mendapat namanya daripada pokok berwas. Kalau kamu nak tahu, pokok berwas kelihatan hampir sama dengan pokok manggis. Malahan buahnya juga turut menyerupai buah manggis. Sama seperti Kerajaan Kedah Tua dan Gangga Negara, Kerajaan Berwas juga turut terkenal sebagai kawasan pengeluar padi yang utama di bahagian pantai barat. Begitulah sedikit sebanyak sejarah dan ciri-ciri bagi kerajaan-kerajaan Melayu lama. Dalam geografi, mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Biasanya, arah mata angin digunakan apabila memandu arah atau mengemudi dengan bantuan kompas dan peta. Dengan menggunakan mata angin, para pengembara dan pedagang boleh mengenal pasti lokasi dan arah destinasi yang ingin mereka tujui dengan tepat. Terdapat 8 arah mata angin utama yang biasa mereka gunakan, iaitu Utara, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat dan Barat Laut. Untuk sampai ke pelabuhan pilihan mereka, para pedagang turut bergantung kepada rupa muka bumi bagi menentukan lokasi dan arah tempat yang mereka ingin tujui. Oleh itu, mereka perlulah mengetahui ciri-ciri muka bumi bagi destinasi mereka. Sekarang, mari kita perhatikan peta Asia Tenggara dan kaji ciri-ciri rupa bentuk muka bumi yang ada di dalam peta ini. Laut atau lautan adalah kawasan perairan yang luas. Ia merupakan himpunan air masin yang meliputi permukaan bumi dan dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Terdapat beberapa laut yang berada di Asia Tenggara. Antaranya adalah Laut Cina Selatan yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, dan akhir sekali Laut Jawa yang berada berhampiran dengan Pulau Jawa. Selain itu, peta Asia Tenggara turut mengandungi beberapa selat yang menjadi laluan utama bagi industri perkapalan. Kalau kamu nak tahu, selat adalah laluan sempit yang memisahkan dua daratan. Sekarang mari kita perhatikan selat-selat yang ada di dalam peta Asia Tenggara. Selat Melaka terletak di antara Pulau Sumatera dengan semenanjung Malaysia. Ia adalah laluan popular dalam kalangan pedagang kerana ia terlindung daripada tiupan angin monsun. Selat Sunda pula terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Manakala Selat Makassar terletak di antara Pulau Borneo dan Pulau Makassar. Teluk pula ialah bahagian laut yang menganjur masuk ke darat dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh kerana kedudukannya yang strategik, teluk biasanya menjadi pilihan utama bagi lokasi pelabuhan. Teluk adalah sebahagian daripada tanjung dan pada kebiasaannya, kedua-dua ciri muka bumi ini boleh ditemui dalam garis pantai yang sama. Sebagai contoh, Teluk Pegu dan Teluk Siam dipisahkan oleh negara Thailand dan semenanjung Malaysia. Pulau pula adalah kawasan daratan yang lebih kecil daripada benua dan dikelilingi air. Gugusan yang mengandungi beberapa pulau dinamakan kepulauan. Terdapat beberapa pulau utama di dalam peta Asia Tenggara. Antaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi yang berada di dalam wilayah negara Indonesia.
Pulau Luzon, Pulau Visayas, Pulau Palawan dan Pulau Mindanao yang berada di dalam wilayah negara Filipina. Manakala Pulau Borneo yang merupakan pulau ketiga terbesar di dunia, ia terletak di dalam wilayah Malaysia dan Indonesia. Jadi, persoalannya sekarang, bagaimana rupa bentuk muka bumi yang telah kita pelajari tadi boleh membantu pedagang dalam mengenal pasti arah dan lokasi yang mereka ingin tujui? Katakanlah kamu seorang pedagang yang baru habis berdagang di Pelabuhan Santubong. Kamu berniaga di sana untuk mendapatkan biji besi. Apabila tamat urusan kamu di sana, kamu ingin pergi ke Pelabuhan Kedah Tua untuk menukarkan biji besi tersebut dengan beras. Kamu akan tahu yang Pelabuhan Kedah Tua akan berada pada arah timur laut dari Santubong. Tapi, maklumat itu tidak cukup untuk memastikan kamu sampai ke destinasi yang ingin kamu tujui dengan tepat. Oleh itu, kamu perlu mengenal pasti rupa bentuk bumi yang berada berhampiran. Jadi, dalam situasi ini, rupa bentuk muka bumi mempunyai fungsi yang sama seperti mercu tanda dalam mencari lokasi sesuatu tempat. Untuk sampai ke Pelabuhan Kedah Tua, kamu perlu bergerak ke arah barat daya merentasi Laut Cina Selatan, menghala ke arah Temasek sehingga kamu sampai ke Selat Melaka. Apabila kamu sampai ke Selat Melaka, kamu perlu bergerak ke arah utara, menghala ke Lautan Andaman sehinggalah kamu sampai ke Pelabuhan Kedah Tua. Beginilah teknik yang digunakan para pengembara dan pedagang dalam mencari arah tujuan destinasi mereka pada zaman dahulu. Susah kan? Nasib baik sekarang kita ada teknologi GPS dalam telefon pintar. Mudah sahaja kita hendak sampai ke destinasi kita. Betul ke tidak? Kerajaan-kerajaan Melayu awal mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Antaranya adalah kedudukan mereka yang strategik di Selat Melaka. Hal ini telah membolehkan kerajaan-kerajaan Melayu awal berkembang pesat sebagai pelabuhan antarabangsa yang berjaya. Sekarang, mari kita lihat peta Asia Tenggara sekali lagi. Jika kamu lihat peta ini dengan lebih teliti, semua kerajaan Melayu awal terletak di antara negara India dan China. Betul ke tidak? Pada zaman itu, perairan negara kita telah menjadi laluan perdagangan antara China dan India. Para pedagang dari negara China harus melalui Selat Melaka untuk ke India dan sebaliknya bagi pedagang dari India. Bagi kebanyakan pedagang, Selat Melaka merupakan laluan yang paling cepat dan selamat. Ini kerana terdapat pulau-pulau di sekeliling kerajaan-kerajaan Melayu awal yang melindungi Selat Melaka dari tiupan angin monsun barat daya dan monsun timur laut. Sebab itulah mereka berminat untuk datang berdagang di pelabuhan kerajaan Melayu awal. Disebabkan perjalanan antara India dan China memakan masa yang begitu lama, para pedagang akan bersinggah terlebih dahulu di pelabuhan kerajaan Melayu awal. Selain berehat, mereka juga akan mengumpul hasil tempatan untuk didagangkan. Pada waktu itu, pelabuhan kerajaan-kerajaan Melayu awal menjadi tumpuan seluruh pelosok dunia. Ia juga menjadi pusat pengembangan agama di rantau itu. Selain itu, masyarakat Melayu awal juga pandai memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekeliling mereka. Pada permulaannya, kerajaan-kerajaan ini merupakan perkampungan nelayan yang kecil. Tetapi disebabkan mereka bijak mengendalikan ekonomi yang berkaitan dengan hasil laut dan perdagangan, lama-kelamaan kampung ini berkembang menjadi pelabuhan yang pesat. Bagi memenuhi keperluan pedagang, masyarakat kerajaan Melayu awal sudah pandai menyediakan kemudahan-kemudahan seperti bekalan air bersih, makanan, tempat menyimpan barang, kawasan berjual beli dan perkhidmatan membuat dan membaiki kapal. Kemudahan ini disediakan untuk keselesaan para pedagang sementara menunggu perubahan angin untuk berlayar. Daripada nelayan yang miskin,
Masyarakat ini menjadi peraih dan peniaga. Mereka juga turut menjadi pemunggah barangan dari kapal ke pelabuhan. Tanpa usaha yang gigih, pasti mereka tidak akan berjaya memajukan pelabuhan mereka. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap yang telah mereka tunjukkan untuk berjaya dalam kehidupan. Sebenarnya, pemimpin dan orang zaman dahulu bukanlah calang-calang orangnya. Mereka mempunyai tekad yang tinggi bagi mencapai kemajuan dalam hidup mereka. Mereka juga bijak dalam membuat keputusan. Kalau tidak, masakan mereka mampu mengubah perkampungan kecil mereka sehingga menjadi sebuah negeri yang maju dan masih disebut-sebut sehingga ke hari ini. Oleh itu, kita haruslah berasa bangga dengan peninggalan sejarah datuk nenek moyang kita. Sebelum kita mengakhiri aktiviti kita, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kita belajar menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal, menerangkan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal dan menyatakan keunikan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Saya harap banyak benda yang kamu pelajari pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi.